ayat yang kita berhenti pada kuliah yang lepas pada ayat ke-7, ke-8. 7. Kita sambung pada ayat yang ke-8. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Pada ayat yang ke-8 Allah menyatakan, dan bagi orang-orang yang fakir yang berhijrah, iaitu kaum kerabat Nabi SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan yang kesemuanya orang fakir dan berhijrah, yang diusir daripada kampung halaman dan dari harta benda mereka kerana mencari kurnia daripada Allah dan mencari keredaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Allah menceritakan menyambung berkaitan dengan hukum al-fai'u, di mana harta rampasan perang tanpa berlaku pertempuran. Harta ini juga diberikan kepada orang fakir yang berhijrah, yang diusir daripada kampung halaman, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan terputus makanan. Di sana ada satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis mengenai Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan dalam hadis Bukhari dalam bab yang pertama, Kitab Bad'ul Wahyi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab yang pertama adalah bagaimana permulaan penurunan wahyu kepada Nabi. Apa yang berlaku di mana ketika Abu Sufyan ketika dia kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian Bai'atul Ridwan, di mana Abu Sufyan pergi ke Syam. Abu Sufyan dia pergi ke Syam bersama dengan kabilah perdagangan dia. Dia masuk ke Syam, dan apabila dia masuk, Herakal, dalam bahasa Arab dia panggil Herakal. Kita boleh buka dalam kitab tafsir Ibn Katsir dalam hadis ketiga ataupun keempat. Arab lagi Herakla. Dalam English dia panggil Hercules. Dia panggil Herakla. Dalam hadis Bukhari, Herakal panggil dia masuk ke dalam, kalau kita boleh kata, balai rong seri dia. Dia minta Abu Sufyan masuk bersama dengan geng-geng dia. Dia bariskan di dalam, hadis tu panjang, lebih kurang tidak silap saya kalau dalam Sahih Bukhari dalam Arab dua muka setengah. Dia menyatakan bahawa dia dibariskan, dan Herakal minta kepada penterjemah, wa qala li turjumanihi, bagi tahu dekat translator dia kata, ma fikum aqrabu nasaban ila hadha ar-rajul alladhi yad'i bi annahu an-nabi. Kau panggil pada orang yang salah satu yang paling dekat nasab dia, ikatan kekeluargaan dia dengan orang yang dakwa dia ni Nabi. Abu Sufyan angkat tangan, kata, akulah. Abu Sufyan siapa dengan Nabi? Tak menakan, bapak saudara dia. Jadi apa kata Herakal? Herakal ni cerdik. Dia kata, engkau ke depan, yang kawan kat belakang ni kalau dia tipu, buat sign yang bahawa dia tipu. Kalau tidak, aku pancung semua sekali. Jadi kata Abu Sufyan, kalaulah pada hari itu aku takut untuk dituduh sebagai kaki temberang, aku dah menipulah. Abu Sufyan sebut ni selepas daripada masuk Islam. Antara salah satu soalan yang diberikan, yang ditujukan Herakal ataupun Hercules ini kepada Abu Sufyan, dia kata,
siapa yang mengikut Muhammad ni? Siapa yang mengikut dia ni? Abu Sufyan kata yang ikut dia semua orang-orang hamba, orang-orang tertindas dan sebagainya. Jadi sebab tu kita akan lihat bagaimana dan Herakl menjawab, dan begitulah pengikut para nabi yang ikut dia bukan orang-orang besar. Yang mengikut orang-orang, yang mengikut para anbiya selalunya orang yang ditindas. Mereka mencari keadilan, mereka mencari kebebasan. Kita lihat di kalangan Nabi Allah Ibrahim, Musa dan sebagainya, orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Yang inilah para anbiya ini membawa suatu kebenaran ataupun suatu hukum hakam agama yang menyamaratakan manusia keseluruhannya. Sebab itu bila Nabi SAW sampaikan Islam, orang boleh, kelompok yang bawah ini boleh dekat dengan Nabi. Sebab dia kata tidak mungkin satu agama meletakkan adanya level kasta-kasta sebegini. Sebab itu hukum hakam Islam tak pergi, ataupun hukum hakam Islam tidak hanya apply kepada orang-orang biasa. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahawa qad halaka man qablakum, telah hancur manusia sebelum daripada kamu. Kerana apa? Apabila orang-orang asyaraf, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia di kalangan mereka melakukan kesilapan, taraku, mereka tinggalkan. Kalau orang biasa, mereka kenakan iqamatul hadd alaihim. Tak ada siapa. You sultan, you raja, depan Allah tak ada rasa. Tak ada apa Allah tentukan. Sebab itu apabila Islam datang, Islam sama ratakan. Kenapa kelompok pembaharuan kenapa kelompok pembaharuan tidak boleh bernafas? Tidak boleh bernafas di negara-negara ataupun di negeri-negeri yang mempunyai raja dan sultan, kerana mereka ini menjaga status dia. Aku nak terima Islam sekalipun, berikan tempat aku yang khas di dalam Islam. Kita akan lihat kenapa kelompok pembaharuan pergi lari ke mana? Melaka, Singapura, Pulau Pinang. Sebab apa? Tak ada sultan. Betul? Buya Hamka diharamkan masuk ke tanah Melayu dengan arahan Sultan Perak. Sebab apabila pembaharuan sampai, suara itu sampai mencabar kelompok-kelompok yang tinggi, bahawa anda tidak ada melainkan sama dengan kami. Sebab itu ketika ulama bangkit menyatakan kebenaran, bukan hendak menjatuhkan pemerintah, menyatakan perkataan yang benar, ia akan dicabar oleh orang yang mempunyai kuasa. Ketika pemerintahan Mamalik di Mesir, seorang yang diberikan gelaran sebagai Sultanul Ulama, Sultanul Ulama. Siapa Sultanul Ulama? Seorang yang namanya Al-Izz Abdus Salam. Ulama yang diberikan julukan sebagai Sultanul Ulama iaitu Al-Izz Abdus Salam. Al-Imam Al-Izz Abdus Salam. Apa yang berlaku? Di zaman dia Mamalik, pemerintah ataupun raja yang sombong takabur. Dia jalan, dia pergi depan, dia kata, sebab dia pun ni kalau pakai baju, pakai apa semua, tengok kehebatan, kesombongan dia. Sebab tu kenapa Nabi SAW melarang daripada, ketika zaman itu melarang isbal. Isbal ni bila kita pakai jubah, okey, kita punya baju bawah daripada apa? Buku lali. Okey, bawah daripada buku lali. Nabi kata, ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa sahaja yang bawah daripada buku lali, dia di dalam neraka. Hadis ini perbincangan ulama bincang. Habis tu kalau seluar macam mana? Okey, kita pergi yang pertama kepada jubah. Kerana Arab secara tabiat dia, ini tak laku pada perempuan ya, lelaki saja. Okey. Kepada lelaki, kerana Arab tabiat dia, baju yang bawah daripada buku lali dia yang menyapu lantai semua ni, ini tanda kesombongan, dia kaya. Kalau kita tengok Queen, kita berjalan dengan dia buat gaya macam tu, sampai orang nak kena bawa dia punya hujung berkilometer. Okey. Itu rasanya sombong. Arab macam tu, laki sama. Dia sombong. Jadi para ulama bincang, sebab Nabi SAW juga ketika Abu Bakar datang macam mana aku, sebab Abu Bakar perut dia besar.
Dia terpaksa labuhkan. Nabi kata, tak, bukan kau wahai Abu Bakar, sebab engkau tidak sombong. Jadi kerana apa? Itu lambang kesombongan. Bila dia pakai baju, bila dia berjalan, dia nak tunjuk sombong. Al-Izz Abdus Salam buat apa? Dia tegur depan-depan. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah tegur depan-depan. Sebab tu dalam hadis Nabi, saya nak beritahu, kalimatul haqqi ala hukam atau ala sultanil jair. Perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim bukan maki hamun, tetapi perkataan yang benar, tegas. Bukan kata bini kepala dongga ke, bukan kata bini dia pakai rambut botak ke, bukan, itu bukan. Itu berdosa, tetapi menyatakan perkataan yang benar. Pergi cari salah silap orang sebagainya, buka depan orang, itu haram. Tapi cakap depan-depan, you salah. Ya. Bagaimana isu macam ulama menyerang ulama lain? Macam yang hari ini berlaku. Okey, itu isu kita akan kita habiskan itu. Okey. Jadi apabila berkata perkataan yang benar, Al-Izz Abdus Salam dia buat apa? Sombong, dia kata hang jangan sombong. Itu saja. Apa yang berlaku kerajaan ketika itu menghalau Al-Izz Abdus Salam. Dia halau, dia buang negara. Sultanul Ulama Al-Izz Abdus Salam. Tahu apa? Al-Izz Abdus Salam keluar daripada Mesir. Di belakangnya seluruh rakyat Mesir. Seluruh rakyat Mesir. Apa yang berlaku? Kata penasihat raja, hai Sultan, tidak ada dah rakyat yang tinggal untuk engkau perintahkan, untuk engkau memerintah. Sehingga kan Raja Sultan datang jumpa Al-Izz Abdus Salam, jemput balik masuk ke Mesir. Hangat tu. Jadi Al-Izz Abdus Salam patah balik. Okey? Dan inilah apabila Islam yang difahami secara baik, orang akan ikut. Apabila mendengar kuliah agama, ia tidak patut untuk menyemai kebencian pada orang. Tak. Sebab tu kata anak-anak murid Ibn Abbas, antaranya Qatadah, antaranya Mujahid, antaranya Ikrimah. Dia kata apa? Kalaulah Ibn Abbas mengajar, didengari Rom dan Parsi masuk Islam, kita dengar kuliah agama, kita makin benci dengan orang, kita makin benci dengan agama. Ini silap. Jadi kalau berbalik pada isu kritik sama mengkritik ulama ke dan sebagainya, kadang-kadang kita, isu kita yang bukan ulama, kita kata ulama. That's the problem. Okay? Mungkin dia pakai dengan pakaian tipikal seorang ustaz. Okay? Dan akhirnya saya kata, oh dia ni ulama, sedangkan dia bukan ulama. Apa definisi kita terhadap ulama? Yang pertama, ulama ini adalah secara umum dia orang yang alim. Dia datang daripada perkataan alim. Jamak dia ulama. Alim, alimani, jamak dia ulama. Plural dia adalah ulama. Jadi alim ni dia tak kata agama saja kebanyakan, tapi bila kita gunakan sebagai ulama itu dalam bidang agama. Okey. Tak tahu kalau rakaman boleh pelukan. Kebanyakan mufti kita bukan ulama. Tak tahu apa. Tak maaf saya kata, sorry to say. Mana mufti yang boleh bercakap? Pergi tengoklah, bukalah bicara mufti pukul 6:30. Cakap dengan dia, bukan kita kata taklah, bukanlah kebersihan itu tak penting, tapi kalau daripada hang dan naik mufti 30 tahun lepas sampai lah bersih tak bersih, bersih tak bersih. Pak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kami belajar tentang benda ni dengan orang-orang yang tak berapa kehadapan dalam bidang agama, hadis dan sebagainya. Sebulan dalam Ramadan belajar, tak keluar-keluar tandas. Apa hukum? Hukum najis, hukum itu, hukum air. Okey? Jadi apabila dia bercakap, kita tahu adakah dia kelompok orang yang pakar ataupun tidak. Okay? Yang paling penting, itulah saya kata, bukan kita tahu bahasa Arab, tapi bahasa Arab. You belajar semua dekat UK, kemudian tak tahu bahasa Inggeris. Boleh tak kita kata you adalah seorang pakar? Mustahil. Tetapi bagaimana orang yang kadang-kadang tak tahu bahasa Arab, you boleh panggil ustaz, you boleh panggil ulama. Pernah tu program di peringkat antarabangsa, di peringkat Asia, kami hadir seorang mufti.
Kalau nama daripada hujung Curug Bandar Utara sampai hujung selatan, kalau sebut nama dia semua tahu. Dia bercakap program itu dalam bahasa Arab. Mereka ASEAN dalam bahasa Arab. Kemudian bila program itu berjalan, MC cakap Arab, apa semua ucapan Arab, sampai mai kat dia cakap Melayu. Tapi namanya Datuk Sheikh sekian. Dan kemudian you nak cakap tentang fatwa dia bagus dan sebagainya. Kritik itu adalah satu tabiat biasa di dalam akademik. Tetapi adab mesti ada. Kadang perkataan itu mungkin tajam tapi beradab. Okey? Ada pernah nak bagi fatwa dan sebagainya punyalah hebat, tapi bila penyanyi dangdut dipanggil ke dalam istana, mufti dia. Timbalan mufti dia. Okey? Itu yang kita katakan bukan sahaja pertama dia alim. Allah kata dalam Quran berkaitan dengan yakhshallaha min ibadihi ulama. Yakhshallaha min ibadihi ulama. Hamba-hamba Allah yang khasyatillah, yang takwa, yang takut pada Allah itu adalah ulama. You pandai, okey. You boleh bahasa Arab ke bahasa apa sekalipun, you tahu Quran dan Sunnah. Tetapi bila untuk memilih antara Allah dan Rasul dan juga dengan manusia, kita tak boleh. Okey? Kita tak suruh maki, kita katakan pendirian kita. You nak bawa siapa sekalipun, kalau kata haram, haram. Tapi dia nak buat sama ada dia buat atau tidak, itu perkara kedua. Sekarang tanyakan pendirian anda. Itu pun tak berani. Okey? Dan bila yang berani pula, jangan berlaku tidak adil. Tak sekapai dengan kita, kita bantai. Okey, sekapai dengan kita pusinglah boleh jadi halal. Okey? Kalau duk mai atas pi buku batu kef sekali kira haram. Yang ni letak calit nandok tu kata, oh tak ada apa. Siap duk menari lagi. Kata sakit belakang. Tak tahu siapa. Saya kata bagi saya dua-dua silap. Okey? Dua-dua silap. Lepas tu kita kata kalau you kritik benda yang sama, adil. At the same time jangan pula kita takut bila sekapai dengan kita takut nak cakap. Okay, dah lari jauh. Dan Allah menyatakan lagi, ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka ini dihalau, dikeluar, ukhrij dengan maf'ul pasif yang digunakan oleh ukhriju min diyarihim. Mereka ini dihalau daripada kampung mereka, wa amwalihim, dan juga dirampas harta benda mereka. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka ini mencari kelebihan daripada Allah. Sebab itu kita melakukan apa sahaja sekalipun susah ataupun senang, kita carilah apa yang Allah, kelebihan yang Allah hendak berikan pada kita. Yabtaghuna fadlan min Allah. Ada orang yang berhijrah kepada sesuatu perkara, dia pergilah kepada apa yang dia cari. Kalau dia berhijrah kepada apa yang dia hajatkan, dia dapatlah apa yang dihajatkan. Kalau kepada Allah, Allah buka lebih luas daripada itu. Okey? Fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan mereka ini membantu Allah dan membantu Rasulnya. Mungkin kadang pada hari ini kita mungkin berbeza, ataupun kita mungkin cara membantu agama Allah ini berbeza. Saya dengan kemampuan untuk menyatakan ataupun berkongsi ilmu, kita buat mana yang kita termampu. Betul, ada yang organize program-program macam ni, Allah Ta'ala berikan mereka juga. Saya mungkin secara umum ada yang kepada anak-anak kecil, Allah berikan mereka semua. Ini merupakan saham bantuan kita di akhirat, yang dinamakan sebagai ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang kita mampu dimanfaatkan daripada kita. Mungkin yang kata budak kecil daripada dia tak tahu mengaji, dia tahu mengaji satu huruf. Setiap kali apa yang kita ajarkan itu, Allah Ta'ala kira sehinggalah dia habis, dia mati. Budak itu mati, bukan kita mati, budak itu mati. Katakan kita ajar budak 10 tahun. Kata Allah takdirkan dia mati 70-80 tahun lagi. Segala itu dituliskan. Ketika zaman ini Allah berikan kelebihan besar kerana bebanan mereka besar.
Mereka terpaksa keluar daripada Mekah dalam keadaan mesti meninggalkan segala-galanya di belakang. Bilal bin Rabah hanyalah seorang hamba, keluar daripada Makkah, meninggalkan Makkah, demam seminggu Bilal. Macam mana kalau kata kita jauh dengan apa kampung dengan mak ayah, duk riau, duk apa, duk menangis, kadang rasa demam. Bayangkan Bilal tak ada apa, katakan hidup dia hamba. Bila dia dihalau ataupun nak berhijrah dengan Nabi, Bilal dalam keadaan sedih dan sehinggakan dia demam. Nabi orang yang dia pergi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ketika Rasulullah wafat, Bilal keluar daripada Madinah, takut jiwa dia tak boleh hidup melihatkan Nabi berada di dalam kubur. Sehinggalah satu hari Bilal dalam keadaan teramat rindu kepada Nabi. Bilal bermimpikan kepada Nabi. Nabi kata, lama kau tak ziarah aku, kau tak rindu ke aku? Bilal datang ke Madinah berjalan kaki, menziarahi makam Nabi SAW, patah balik. Seminggu selepas itu Bilal wafat. Kerana apa? Kerinduan dia. Dahlah dia tinggalkan Mekah, dia pergi ke Madinah. Orang yang menjaga, menyayangi Bilal. Nabi SAW ini ada beberapa orang yang Nabi sayang. Ini orangnya tak cantik mana pun, Bilal hitam. Zaid bin Harithah yang Nabi sayang sangat, sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad. Dia gelap, dia black. Tak adalah kata Arab cantik hari ni kita pergi tengok Saudi, oh handsome. Tak, dia gelap. Keturunan itu yang Nabi sayang. Sehingga dalam hadis kesayangan Nabi, dia tak dipanggil Zaid bin Harithah. Kadang-kadang kesayangan Nabi, kesayangan kepada kesayangan Nabi, anak kepada kesayangan Nabi. Begitu orang panggil, Nabi sayangnya dia. Sebab itu kenapa Allah berikan kelebihan orang yang berhijrah ini lebih besar. Di dalam Islam selepas daripada Nabi, orang yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 6 orang yang dijanjikan. Sebab 4 ni dah janji masuk syurga, antara 10, 4 dah masuk list tadi. Yang 6 yang baki itu adalah min asyarati mubasyirin bi jannah, 10 yang dijanjikan masuk syurga. Selepas daripada itu siapa? Muhajirin, orang-orang yang berhijrah ikut sekali dengan Nabi berhijrah. Selepas Muhajirin, Ansar, kemudian barulah sahabat-sahabat yang masuk Islam selepas daripada itu. Kalau katakan nak menjadikan ahli syura, means kabinet Islam, ahli syura, Umar akan cari ada tak baki 10 ni, tak ada, cari Muhajirin, Ansar. Okey? Begitulah yang para ulama letakkan, ahli sunnah meletakkan. Sebab apa? Mereka terpaksa meninggalkan semua benda. Abdul Rahman bin Auf terpaksa tinggalkan semua benda. Abu Bakar keluarkan semua harta dia untuk beli daripada orang-orang kafir. Bilal, Abu Bakar satu orang yang di mana kebanyakan perkara yang dia buat, dia tak berdakwah. Abu Bakar tak pandai cakap macam saya. Okey, kita pandai gebang bahasa. Bukan bahasa cakap kita pandai, bahasa kita tersusun, kita okey. Abu Bakar tak pandai, dia bukan khatib. Okey, dia bukan orang yang pandai bercakap. Sebab tu kata Ibrahim bin Adham, tad'u Allah anta samit wa tad'u an-nasa bi af'alikum. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau diam. Berdakwahlah engkau dengan manusia dengan tubuh badan, perbuatan kamu. Abu Bakar tak banyak buat, tak bagi tahu, kau tahu tak begini buat comparative study tentang jahiliyah, Kristian, tak. Abu Bakar tak pandai. Tetapi yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, yang masukkan Islam siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Zaid bin Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, ahli syurga. Abu Bakar yang buat. Bagaimana Abu Bakar tunjukkan akhlak. Nabi SAW tunjukkan akhlak. Nabi tak mula cakap dengan kita, Nabi tak mula dakwah itu dengan Nabi bercakap dengan manusia. Tingkah laku Nabi SAW lebih hebat.
Saya melihat kepada benda ini ketika khutbah Jumaat tadi di Central Mosque. Tahu sebab Central Mosque tadi datang salah seorang daripada ahli jawatan kuasa membuat fatwa Saudi. Ada 10 antara min kibar ulama al-mamlakatil Arabiyyah Saudiyyah. Doktor apa? Dia rasanya masih lagi. Dan dia bawa benda ini dalam keadaan yang begitu jelas. Okey? Tapi keseluruhannya dalam bahasa Arab, dia tak boleh English langsung. Rasanya bahasa yang dia tahu Arab bila kot. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka datang tarik semua ini, muhajirin. Dia bawa bukan sahaja dia nak berhijrah, dia habiskan harta. Abu Bakar tak pernah tinggal sesen pun. Melainkan apabila Nabi katakan, Nabi buat secara umum, Nabi kata, Abu Bakar, mai tolong aku. Dah. Nabi buat secara umum. Abu Bakar berikan harta keseluruhannya. Ketika Nabi SAW hampir-hampir wafat, Nabi SAW di atas mimbar menyatakan, ada seorang hamba yakhtaru, diberikan pilihan, ma baina indallahi wa ma indan nas, apa yang di sisi Allah dan apa di sisi manusia. Wakhtarul abdu ma indallah, dan hamba tadi itu memilih apa yang di sisi Allah. Abu Bakar duduk tepi menangis. Di bawah mimbar Nabi, Abu Bakar menangis. Nabi nampak. Ada sahabat menyatakan, ma balu hadha syekh, apa dah jadi, apa kena dengan orang tua ni? Okey. Betul lah Nabi memberikan gambaran, okey, apabila seorang manusia dia berikan pilihan Allah dan juga dunia, mestilah kita pilih Allah. Tetapi itu bukan yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi. Abu Bakar faham. Sebab Abu Bakar lah manusia yang paling menjaga Nabi. Ketika dalam keadaan hijrah, Abu Bakar sat depan, sat belakang, sat depan, sat belakang. Nabi kata, ma baluka ya Abu Bakar? Pasal apa hang ni? Dia kata, aku takut ya Rasulullah. Apabila aku duduk belakang, ada orang nak serang hang daripada depan. Apabila aku duduk depan, ada orang nak serang kau daripada belakang. Ketika di dalam gua berlakunya serangan nak patuk daripada ular, apa yang berlaku? Abu Bakar tahan. Tengok Abu Bakar tahan, kena patuk, tahan sakit sampai menangis, kena pada Nabi. Sebab tu kita tahu kalau siapa-siapa rasa dia kebal, itu syaitan. Okay? Dia tahan, mengalir air mata, kena pada Nabi. Nabi tengok tangan Nabi ludah dan hilang. Sebab tu kata Aisyah, menangnya bapa aku ke atas kamu semua bukan kerana amal dia, tetapi maha huna, apa yang berada di sini, sayang dia kepada Nabi. Para sahabat menghabiskan kehidupan mereka. Ada yang kadang-kala tak jumpa dengan Nabi. Nabi SAW, mereka tak jumpa, rindunya mereka. Dan apa yang berlaku para sahabat? Yang pertama, mereka melaksanakan arahan Nabi. Yang kedua, mereka mengikut apa yang Nabi arahkan. Kedua, mereka sayang kepada Nabi. Apa yang kalau katakan kita sayang, mereka ni berhijrah. Hari ini kita tak mungkin untuk berhijrah seperti mana para sahabat buat. Ikutlah apa yang Nabi SAW buat. Kalau katakan, kita kadang-kadang suka bertanya, oh betul lah Ustaz Nabi buat, tapi dalam bab ibadah dan akidah, tapi apabila kita diberikan sesuatu benda, kita suka ambil yang original. Tanya satu benda ni betul ke? Ada orang nak bagi duit. Oh, kat mana? Di mana? Pukul berapa? Detail kita nak. Tapi bila perkara ini bersangkut dengan kehidupan kita di akhirat, kita kata, betul lah, tapi orang kampung saya. Kita tidak mengambil, tidak mengaut, tidak nazra' apa? Nazra'. Kita tak mengambil pahala itu daripada manusia, tetapi daripada Allah dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu apabila kami yang berada di dalam kelompok orang yang belajar hadis, saya bukanlah ulama hadis, saya bukanlah pakar dalam hadis, kita belajar hadis. Bila kita belajar hadis, pada kita dua hukum. Ini orang buat, ini hadis buat. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita hendak pilih? Apa yang confirm datang daripada Nabi dan apa yang kita andaikan ia datang daripada Nabi. Sebab itu kita akan bertembung.
Kita akan bertembung dengan orang yang menyangka bahawa itu apa yang mungkin datang daripada Nabi adalah benar. Yang confirm daripada Nabi, sebagai contoh orang kata, seperti mana orang yang ni tak buat lah, orang itu, kelompok ini Wahabi ke, kaum muda tak buat itu dan ini. Hentikanlah. Kita ni orang cerdik pandai, Allah berikan rezeki, okay? Untuk kita belajar sejauh mungkin. Kenapa bab belajar yang kadang-kala bagi saya tengok orang belajar ni, kadang saya tak faham apa mereka buat. Kadang dengan kira-kira dia ke, dengan bahasa dia ke, dengan dia punya istilah-istilah, kata hang belajar apa aku pun tak faham. Okey, tapi bila sampai bab agama jadi sebodoh-bodoh manusia. Ada orang kata antara ketaksuban kita kepada mazhab, ketaksuban kita kepada kelompok, taksub kita hanya kepada Allah dan Rasul. Allah kepada dan Rasul. Okey. Dan seterusnya Allah kata walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang yang telah menempati kota Madinah, orang yang telah duduk, yang berada memang asal kota Madinah dan telah beriman, bukan sahaja dia asal Madinah, tetapi yang kedua dia adalah orang yang beriman. Ada tak orang di Madinah tak beriman? Ada. Yahudi, Bani Nadir ada, Bani Qainuqa ada. Allah Ta'ala letakkan walladzina tabawwa'ud dara, mereka yang telah ada di negeri tersebut, wal imana, dan syarat kedua dia beriman, min qablihim. Apa yang dilakukan? Yuhibbuna man hajara ilaih, mereka ini sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka, iaitu Ansar, menyayangi muhajirin yang datang kepada mereka. Hebat kasih sayang yang Nabi SAW ikat antara muhajirin dengan Ansar. Muhajirin dengan Ansar, bagaimana Nabi SAW ikat dengan iman. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga dalam Sahihain, Nabi kata, la tadkhulul jannata illa tu'minu, kamu tak masuk syurga melainkan engkau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kamu takkan beriman melainkan kamu berkasih sayang. Berkasih sayang. Dan hadis yang lain Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Satu orang tidak sempurna imannya melainkan dia sayang saudara dia macam mana dia sayang dirinya sendiri. Kadang-kadang kita berjalan, kita tengok saudara kita, bukan saja tengok, bahkan kadang-kadang kita tengok dia kurang makan ke, dia kurang itu ke, dia kurang ini ke, kita tak rasa apa. Apatah lagi benda yang macam kurang iman, kurang kefahaman tentang agama. Jangan kita jadi terlalu tipikal oleh kerana bila saya katakan bahawa kurang tentang agama, kita buatlah gerakan dakwah, kita pergi kata kat dia. Tak. Banyak benda kita kena kreatif. Mungkin kita boleh panggil dia benda yang kalau mungkin kalau kita katakan ada unsur-unsur Islam, dia tak semestinya mai kuliah sahaja. Kuliah antara salah satu dia. Kita bawa dia berjalan ke, kita bawa ke sana ke sini, mungkin dia kurang sikit salat. Bila dia dengan kita kata jom solat, kurang-kurang dia malu. Sebab tu kita tengok di antara pengalaman yang kadang-kadang kita mungkin boleh tengok di YouTube dan sebagainya, antaranya Syam Kamikaze. Kawan dia tak mula panggil dia solat. Mula dia mai datang asar, zuhur dia solat, dia kata tak apa, solat aku tak solat. Asar pun dia tak layan, dia pergi solat. Bila maghrib dia tengok, dia kata, nak try solat. Jadi bila nak try salat, dia nak try semua masjid-masjid kat Malaysia. Ada P7 ke? Perlis, tahu. Nampak tak? Dia tak kata satu pun. Tetapi bayangkan kawan dia tadi, berapa banyak pahala Allah Ta'ala beri tanpa dia buat apa-apa. Dia pergi ceramah, dia pergi main gitar, dia pergi apa semua yang membawa kepada dakwah. Kawan dia tadi, mungkinlah kerja dia duduk baring kat rumah saja ke, Allah berikan dia pahala. Senang. Kita tak perlu pandai cakap macam saya, ataupun belajar jauh-jauh ke, belajar banyak-banyak ke macam saya, tapi amalkan Islam yang basic. Salat kita dengan kawan kita, selama-lama dia mungkin dia malu, mungkin jadi dia ikut kita. Bayangkan
dia membenihkan satu orang yang boleh memberikan impak yang besar. Sikit je. Dia berikan dia kelebihan, dia berikan banyak pengalaman. Mungkin orang dengar boleh menangis, orang dengar boleh taubat. Kawan ni tadi berlipat ganda dapat. Okey. Man hajara ilaihim, yang sayang kepada orang yang pergi berhijrah kepadanya. Dan yang kedua, apa dia, wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tidak ada di dalam hati mereka hajah. Hajatun ini maksud dia hajat lah. Tetapi ulama mufassirin seperti mana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dan juga Al-Imam Syawkani dalam Nailul Awtar, dalam Fathul Qadir, dia menyatakan hajah ni maksud dia kedengkian. Sebab Muhajirin ni Allah berikan tempat yang lebih tinggi daripada Ansar. Dan Ansar ini tak pernah dengki. Mereka tak kata, oh, jadilah begini, dapat ni kau ni, dah lah kami beri. Tak pernah mengungkit. Apa yang berlaku bila sampai kepada Mekah, mereka datang habis sehelai sepinggang. Atau antaranya Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang Ansar. Dia kata, aku nak bagi kau satu tempat kau berniaga dah, sebab kau ni pandai berniaga. Dia kata, kau bagi aku modal je, pinjamkan aku modal, aku akan bayar kau balik. Begitu sekali. Ada yang sehingga katakan ketika itu tidak ada lagi hukum hakam tentang perkahwinan berapa. Okey? Dia kata, aku boleh ceraikan salah satu isteri aku berikan kepada engkau kerana engkau datang, isteri engkau ditinggalkan kerana mungkin kafir ke dan sebagainya. Begitu sekali. Mereka berkongsi sebagainya. Tak nampak seolah macam itu diorang mempermain. No, I mean, I'm not questioning about that. It's just like, as if that Saya dah jangka soalan tu, sebab saya dah tahu jawapan. diorang expecting girls. Macam, as if macam boleh di-trade macam barangan dagangan. Islam datang mengubah perkara tersebut. Islam tidak datang dengan sekaligus macam tu. Okey? Dan hukum hakam perkahwinan ketika itu belum sempurna. Sebab itu datang selepas daripada itu Suratul Nisa. Kita akan tahu, kita akan first time saya dengar benda tu, perempuan tak akan jadi macam tu Islam. Sebab itu kita katakan Islam dalam keadaan 23 Nabi SAW diturunkan, ia adalah memperbaiki banyak benda. Kita tak boleh contoh kalau katakan Arab, ia mempunyai stages dia. Begitu juga perkara tersebut, mereka cuba untuk berikan, ceraikan, bagi begitu. Tetapi dalam riwayat tidak ada satu pun sahabat yang terima yang saya baca. Okey? Itu mungkin sebab dia rasa sayang sangat. Selepas daripada itu, Nabi SAW ajar satu persatu bagaimana ta'amul. Isteri itu bukan barang dagangan dan sebagainya. Sebab mereka pun, Nabi baru sahaja sampai. Baru hari pertama Nabi sampai. Mereka datang sebelum itu pun Nabi tak ajar tentang hukum hakam. Nabi ajar tentang akidah. Jangan mencuri, jangan syirikkan Allah, itu dahulu. Jadi takkan datang awal Nabi nak terus ubah. Adanya proses dan tidak ada kalau kita kata ada sahabat aku nak yang itu tak ada. Okey, tak ada. Jadi itu digambarkan bagaimana sampai sayangnya begitu sesama mereka. Cuma kita banyak perkara antara Muslim, kita tengok seorang Muslim tak Islam, seorang kita jiran kita sebagainya tak Islam, kita tak rasa apa. Kadang-kadang orang itu mungkin apabila menerima Islam ataupun nak sangat bercakap ataupun berkongsi tentang Islam dengan kita, mengenali Islam, kita yang tidak mahu. Kadang-kadang tidak mahu, kita ni malas membaca, kita takut untuk ditanya. Paling kurang basic, jangan kritik orang. Saya sebut dahulu, dalam duduknya saya dengan Syekhuna Syekh Husaini, dia kata, you bagi tahu tentang Islam, jangan kritik. Dia nak tahu tentang kritikan kita, mazhab-mazhab ni pun nanti dulu. Ajar tentang Islam dahulu. Ajar tentang Islam yang asas. Islam begini, Islam begitu dan sebagainya. Dan Allah kata lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dia rasa dia perlukan, walaupun mereka pun tak kaya. Mana ada Ansar mai-mai semua kaya, tapi mereka berikan apa yang mereka berkongsi. Kadang makan pun tak cukup, tapi kongsi antara dua muhajirin dan Ansar. Okey?
Sebab mereka ketika itu bukannya tidak kaya, tetapi memilih yang halal. Nak menipu, Yahudi kaya, tapi macam mana dia buat? Dia tipu, dia riba dan sebagainya. Untuk buat benda tersebut perlukan masa juga. Jadi mereka terpaksa struggle. Okey? Jadi sesama mereka untuk sehinggakan ketika berlaku masalah, okey, antara sesama Muslim, mereka kumpulkan daripada rumah mereka, keluarkan semua makanan, letak tengah-tengah. Jadi letak tengah-tengah, bagi sama rata, semua makan. Berfikir tentang kawan sebelah. Ketika di dalam perang Khandaq, ada sahabat semua lapar. Nabi lapar, Nabi ikat batu, Nabi ikat perut Nabi, Nabi panaskan, Nabi ikat, Nabi tahan lapar. Okey? Dan para sahabat hari itu ada satu kurma. Sahabat tengah gali, dia bagi seorang. Dia kata, aku ada lebih satu kurma, hang makan. Kata, aku tak lapar sangat. Dia bagi kawan sebelah. Aku tak lapar sangat, mungkin kawan kita seorang lapar, dia bagi. Sehinggalah pusing ke dia balik. Kita hang tak mau, tak apa. Sebab apabila beri, nampak, kita mungkin ketika kita kenyang, kita tolak. Tetapi ketika kita lapar, selalunya kita akan memikirkan tentang diri sendiri. Dan sahabah, hati iman mereka Allah Ta'ala uji ketika benda yang paling susah. Paling susah. Sebab itu tidak ada seorang sahabat melainkan dia akan buat yang paling tertinggi. Kebebanan paling tertinggi dia boleh tampung, dia tampunglah. Semuanya kesayangan kepada Allah dan Rasul. Lepas tu kita katakan, apabila Islam, dunia itu berada di tangan mereka. Dunia itu berada di tangan mereka. Dia kawal dunia. Okey? Apabila dunia itu bukanlah diletakkan di dalam hati. Mereka bila Nabi SAW menyatakan sebelum wafat ketika dalam khutbatul hajjatul wida', Nabi kata pergilah, bertebaranlah mereka pergi untuk sampaikan Islam, sehinggalah mereka melintasi ketika dalam pemerintahan anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, yang pertama menyeberangi laut sampai pergi ke menyeberangi Andalus dan sebagainya. Bayangkan ketika dunia berada di bawah mereka, mereka pegang dunia. Kita ketika jiwa kita adalah dunia, hati kita adalah dunia. Dunia memijak kita. Allah berikan kita apa yang sahaja kita perlukan. Kita terpaksa menagih yang lebih daripada itu. Tetapi apabila kita meletakkan dunia ni, tak ada apa. Kita pergi kepada Allah. Jiwa kita adalah lebih besar Allah. That's why saya tak tahu Dr. House dalam House, dia kata cita-cita adalah lambang kegagalan. Dia pun doktor gila. Okay? Dia kata cita-cita lah, bila kita ada cita-cita, limit kita sampai situ. Okay? Tapi bila limit dia adalah Allah, kita adalah Allah. Apa pilah nak jadi-jadilah. Orang nak kata-kata lah. Orang nak band-band lah. Okay? Kita pergi kepada dunia yang lebih besar Allah beri. Apa yang berlaku? Yang pertama, iman dan mencari redha kepada Allah. Seterusnya Allah kata, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya atau kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okey. Apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawa Ansar ini adalah kelompok yang bukan kikir, bahawa kelompok yang bukan bakhil, Allah buka seluas-luasnya bagi mereka. Para sahabat, mereka tak kaya, tapi jiwa mereka besar. Jiwa mereka besar. Kalau boleh buka lagi, ada yang pengsan, kepanasan. Panas ke? Nak buka tingkap tepi tu? Boleh buka. Okey. Dan apabila para sahabat, kita boleh seorang bantu, takut jatuh. Buka tepi tu. Dia ada lock kat atas tu. Dia kena tolak ke atas daripada atas. Dia ada kunci dekat belah atas tu. Boleh? Sini orang boleh buka.
Dan para sahabah yang apabila mereka ini bukanlah kelompok yang bakhil, mereka memikirkan sesama mereka apa yang patut diberikan kepada sahabat yang lain. Jadi Allah berikan kepada mereka banyak perkara, dan bukan kadang-kala kita mencari sesuatu itu bukan kerana kekayaan itu memuaskan hati kita, tak. Dalam satu kisah yang mungkin saya pernah sebut, mungkin saya kongsi, dalam buku yang ditulis oleh Buya Hamka, dia berjalan satu hari, dia masuk kawasan pedalaman. Ada orang-orang yang kaya yang bantu dia bawakan kereta. Sampailah pada dalam perjalanan pergi ke kawasan pedalaman di Indonesia, dia berhenti di tepi jalan. Berehat. Kawan tadi tu berehat. Dia dah drive mungkin lama, sambil makan dan sebagainya. Dia berhenti di tepi kawasan bendang. Dia nampak seorang isteri bawa bekalan makanan untuk si suaminya di tengah bendang. Okey? Sampai 3 orang tak boleh angkat. Yang lock kat atas tu lah. Buka tu. Tak, buka pintu. Okay. Jadi apabila Buya Hamka duduk, dia nampak dia bersama berdua tu, dia nampak yang si kaya ni tadi yang bawa tolong dia tadi ni dia nampak seorang isteri dalam umur lebih daripada 50 tahun bawa bekalan makanan untuk suami dia yang berada di tengah bendang. Dia hampakanlah mungkin tikar ke apa, dia keluarkan makan, disediakan untuk suami dia. Lauk dia sekadar mungkin ikan masin, kalau Jawa panggil gereh. Okey, dia letakkanlah di situ dengan nasi dia, dan dia makan. Si suami tu makan dengan lahap dia sekali. Yang kawan dia ni si kaya, dia kata seronok benar dia makan macam tak makan berhari-hari. Maksudnya dia enjoy makan tu. Tapi tidak aku di rumah Buya. Ni Buya Hamka, dia kata tidak di rumah dengan makanan yang penuh, dia kata penuh satu meja, tapi aku tak pernah rasa. Sebab bila kita banyak, Allah Ta'ala tarik nikmat. Bila kita letih, bayangkan kita letih seharian perjalanan kerja, balik tidur, tak ingat apa lah. Bila kita duduk rumah daripada pagi tidur, daripada tidur ke tidur tu tak nikmat dah. Jadi bila kadang-kadang Allah berikan seseorang itu kesusahan, macam tadi Allah Ta'ala tarik sifat bakhil daripada para sahabat, mereka berikan, mereka rasa seronok. Okey, dia Buya Hamka kata Allah membeda-bedakan, bahasa dah beda, membeda-bedakan rezeki di antara satu dengan yang lain. Mungkin Allah beri kita sikit, Allah beri kita susah, kita tengok pasal apa lah orang ni senang sampai macam ni, belajar boleh pandai apa semua. Tapi bila kita senang tu tak rasa nikmat. Okey, bila kita cari duk ulam, kita bolehlah duk kata kat orang, dulu aku sekian ni kan. Baru kita rasa nikmat bagaimana Allah berikan kepada kita. Lepas tu kita kadang-kala berkira-kira, menyatakan kadang-kala apalah yang kenapa Allah buat begini dan Allah buat begitu. Banyaknya yang kadang-kala kita ini mempertikaikan Allah, sedangkan Allah banyak bagi kita. Sebab tu Nabi SAW kata, tengok orang kat bawah. Kita kata hari ni dapat makan sehari, ada orang tak makan langsung. Nabi kata tengok yang bawah, baru kita tahu nikmat itu apa. Ketika my uncle yang berada di Somalia, dia buat bantuan, dia kata tengok seorang perempuan yang jalan dia daripada luar Mogadishu, berjalan 320 km berjalan kaki si ibu. Dia mai dengan 5 orang anak, di tangannya hanya tinggal seorang, 4 lagi mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Dan di Somalia perempuan yang paling hebat bekerja, laki tak tahu apa. Dia kata lah, jangan salahkan saya, dia kata sebab dia berada di sana, dia tengok. Dan bayangkan begitu sekali. Okey, kita Allah Ta'ala beri, kadang kita lemas dalam nikmat. Dan para sahabat dengan inilah kita berikan. Dan para sahabat ini berikan
Bukan saja kerana dia kaya, dia malah dia miskin. Dan Allah berikan. Sebab itu kita katakan dalam sedekah bantu orang ni, Allah kata wa tijaratan lan tabur. Ini perniagaan yang tidak akan rugi. Kita tak akan rugi. Banyak yang banyak keluar ni bukan kadang kita yang hidup kadang kaya mana. Tengok orang yang kaya juta-juta, billionaire, beri banyak, Allah beri lagi banyak. Kita duk berkira sangat Allah tak beri kaya mana pun. Okay, walaupun dia kafir. Contoh Bill Gates, berapa banyak dia beri. Moga Allah berikan dia hidayah, dia digandakan apabila dia Islam. Banyak juga kalau kita tengok antara tokoh-tokoh perniagaan di Malaysia sekalipun yang bergerak daripada bawah. Antara yang kita boleh tengok Tan Sri Syed Bukhari dan sebagainya, bagaimana dia berikan. Sebab kita banyak fikir negatif bila nak berikan sesuatu. Orang tu mungkin gini, mungkin gini. Kita tak kisah orang tu buat apa selama mana kita berikan sedekah. Atas nama dia, kita tengok, kita hukum sedekah, kita berikan. Yang terbaik adalah sedekatun jariyah, akan memberikan manfaat kita yang lebih panjang. Seterusnya Allah katakan walladzina ja'u. Allah kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah kata, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kita, orang yang datang sesudah orang-orang muhajirin dengan ansar, mereka berdoa apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga saudara mara kami yang dahulu, yang telah mendahului kami, yang beriman macam kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ni ghil, dengki, ghillan lil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Kita sesama orang beriman memperkuatkan antara satu sama lain. Al mu'minu kal bunyan yashudduhu ba'dhuhum ba'dha, hadis sahih Bukhari. Nabi kata orang beriman itu sepertilah satu bangunan, mempertahankan, memperkuatkan satu sama lain. Antara yang menjadi syarat ahli sunnah, kita mendoakan para sahabat, kita mendoakan orang yang dahulu muhajirin dan ansar. Berbeza dengan Syiah, dia melaknat para sahabat. Kita tengok bukti yang hari itu di mana yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Semua murtad melainkan 3, Miqdad, Bilal dan juga Miqdad, Salman dan juga Ali. 3 sahaja. Lepas antara salah seorang dajjal, syaitan, iblis yang masih hidup di zaman ini, iaitu salah seorangnya Habib Yasir. Kalau doa dia maki, dia dalam doa kunut dia semua maki. Allahumma al'ani Abu Bakar, Umar wa Uthman wa Aisyata. Moga Allah hancurkan dia, Allah matikan dalam keadaan, sama ada Allah berikan dia hidayah atau Allah hancur dan matikan dia yang di dalam keadaan yang tidak pernah manusia saksikan sebelum ini. Okay? Dan inilah kalau kita lihat, kita ahli sunnah mendoakan kebaikan orang sebelum daripada kita. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang maha ra'uf. Ra'uf ini adalah maha lembut, penyantun. Rahim, yang penyayang kepada orang-orang beriman. Rahman dengan Rahim ini, Rahman ini Allah Ta'ala berikan kasih sayang, kebaikan kepada seluruh Rahman, kepada semua sama ada kafir ataupun Islam. Tapi Rahim Allah hanya kepada orang beriman. Beza antara Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman kepada semua. Sebab tu kita tengok, kalau orang kafir buat kerja bagus dan sebagainya, dia boleh jadi kaya dan sebagainya. Itu Allah berikan kerana Rahman Allah, sifat Rahman Allah. Tapi keselamatan kita di akhirat dengan sifat Rahim Allah Azza wa Jalla. Okay? Allah sebutkan lagi dalam ayat yang ke-11. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Allah sebut dalam ayat yang ke-11 tentang sifat munafik. Kata Allah, adakah kamu tidak memperhatikan alam tara ilal ladzina nafaqu, orang-orang munafik yang apabila mereka berkata yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru, munafik ni lagi jahat. Lepas tu Allah kata asfala min Jahannam. Allah kata, Allah dia ni letak munafik ni betul-betul bawah asfal, sedalam-dalam neraka Jahannam. Dia bukan min darkil asfali minan nar. Okey. Allah kata dia betul-betul di bawah neraka. Sebab apa? Yang Islam dia tipu, yang kafir tengok macam mana dia kata dekat ahli kitab. Dia kata yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru, dia kata dekat geng-geng dia, kat kawan-kawan dia di kalangan orang kafir, min ahli kitab, daripada ahli kitab, iaitu Yahudi. Dia kata apa? La in ukhrijtum, kalau hang kena halau, lanakhrujanna ma'akum, kami keluar sekali dengan hang. Okey? Wa in qut wala nuti'u fikum ahadan abada, dan tak ada siapa, okey, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa pun yang menyusahkan engkau. Kami tak akan ikut Muhammad yang halau engkau. Dia halau engkau, kami ikut, kami join sekali. Dan dia kata wa in qutiltum, kalau kamu itu diperangi, kamu kena diserang oleh Muhammad, okey, lanansurannakum, kami akan bantu engkau. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahawa depa ni kaki menipu. Okey, la in ukhriju, Allah kata ayat ke-12, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallun al-adbara thumma la yunsarun. Dan apabila sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar sekali dengan mereka. Sebab tu sampai wafat Nabi SAW, munafik ni ada dalam Madinah. Janji manis dia. Okey, kuat wayang mereka ni. Jumpa dengan ni kata lain, jumpa yang sana kata lain. Jumpa Nabi, ya, mereka ni begini-begini. Jumpa dengan Yahudi, dia kata Muhammad tu tak tahu apalah dia ni. Jadi dia ni bermuka-muka. Dan bila Nabi halau, mereka duduk dalam Madinah, diusir, orang munafik tu tak akan keluar. Dan jika mereka diperangi, nescaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, nescaya mereka akan berpaling lari. Okey, bila dah sampai, dia akan balik. Antaranya dalam beberapa peperangan, bila nak ikut join dengan Nabi, nampak ramai. Dah sampai depan, mereka takut kalah, mereka balik. Mereka balik. Okey, jadi di mana Yahudi sendiri kena tipu dengan munafik. Okey, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan, di mana kelompok ini tidak akan ditolong oleh Allah. Bahkan Allah akan tolong Islam. Allah tolong Islam banyak perkara, banyak benda. Seperti mana kita ulang beberapa kali, di mana Allah tolong dalam peperangan Badar. Satu-satunya peperangan Allah turunkan para malaikat berperang sekali. Bermaksud apabila dicantas, malaikat sendiri tolong cantas kepala mereka. Potong, sebab tu kata Quran, potonglah di bawah fauqal a'naq, baatas daripada leher ni, dan juga potonglah banan, ujung-ujung jari. Andai Quran Nabi kalau katakan kepala dah potong, yang tak ada kata apa. Okey, kalau potong, kalau ada tangan tapi tak ada jari pun tak ada makna. Okey,
Jadi dalam perang Badar ya, tapi perang yang lain para malaikat meramaikan, menakutkan. Sebab Nabi SAW kata diberikan kelebihan kepada aku ketakutan sebulan perjalanan. Perjalanan di antara sebulan perjalanan mereka nak bertembung dengan Nabi, di mana Allah Ta'ala berikan ketakutan orang yang nak melawan Nabi itu dah rasa takut. Tiba-tiba datang serang hendak daripada Nabi, kelompok Muhammad ke dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang mereka ini lari. Ada hukum al-fai'u. Nampak Nabi saja dah patah balik. Okey, sebab apa? Sebab mereka diramaikan, umat Islam diramaikan dengan para malaikat. Allah sebut lagi, لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Sebab apabila kita tak beriman dengan Allah, kita menjadikan dunia ini lebih besar daripada Allah. Sedangkan apabila ia adalah suatu, apabila Allah ini segala-galanya yang terbesar bagi kita, kita tak takut apa. Kita rasa cukuplah Allah. Okey? Kafallahu bina. Cukuplah Allah. Allah tu bagi kami. Kami tak perlukan yang lain. Allah lah segala-gala. Kita hidup ni, sahabat-sahabat sekalian, bila kita hidup di dalam dunia, kita merasakan dunia ini lebih besar daripada Allah. Bila kadang-kadang kita duduk bermasalah, kita fikir siapa nak boleh tolong aku. Bila kita ada masalah, kita kata tak apa, aku ada kawan, aku ada abang, aku ada adik, aku ada saudara, aku ada ayah dan sebagainya. Kita rasa bahawa mereka ni akan bantu kita bila-bila. Tapi kita kurang bila kita kata kami ada Allah. Aku ada Allah untuk bantu. Hanya sekadar kita angkat tangan. Kita angkat tangan, ya Allah aku susah. Kadang-kadang kita bila payah, kita ada masalah, benda yang pertama kita pergi kepada manusia sebelum Allah. Kita ada masalah, sebagai contoh, kita terjatuh barang ke, kita terhilang barang ke, kita tak jumpa barang, kita buat-buat, kita maki hamun. Jatuh barang, damn. Am I right? Kan? Banyak. Kalau kita jatuh, astaghfirullah, inna lillah. Kita terlupa ke apa, kita maki hamun, sedangkan kata a'udzubillah, Nabi ajar. Kalau kita marah, a'udzubillah. Macam kita kadang-kadang orang marah, kata mengucap pun boleh lah, tapi Nabi sebut falyasta'idz billah, berlindung daripada Allah. A'udzubillah. Orang marah kata sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim. Hidup kita kadang-kadang bila, bukanlah nak kata supaya jadi zuhud sangat ke, alim sangat, tapi itulah perkara asas. Itulah jiwa peranan seorang Muslim. Hidupnya, lidah dia dibasahi dengan zikir pada Allah. Kita dalam perjalanan sambil zikir, sambil istighfar, Allah tak berikan istighfar itu begitu sahaja. Banyak kelebihan istighfar yang Allah beri. Susah payah kita, Allah ubah menjadi perkara yang paling mudah. Yang paling mudah. Istighfar, taqwa ini adalah pengalaman. Percayalah pengalaman. Bangkitlah kadang-kadang seminggu sekali sahaja. Saya minta diri saya dan sahabat saya, satu malam, satu hari saja, ataupun sekali saja, paling kurang salat witir. Witir ni solat yang ganjil. Paling kurang 1 rakaat. Kita bangkit. Kalau kata terbangkit malam, ataupun kita satu malam tu, mungkin kata malam minggu, cari time, besok boleh telajak nak tidur lepas subuh, kata pulang lah. Okay, bangkit 1 rakaat, walaupun sebelum subuh bangkit salat dengan penuh rasa menyerahkan diri pada Allah. Tak perlu guna bahasa Arab ketika doa pun, angkat tangan, ya Allah, aku rasa minggu ni kita berbicara dengan Allah. Allah bangga kita bangkit malam memohon pada Allah. Allah akan tunjuk pada para malaikat, lihatlah hamba aku, dia berdoa dan memohon ampun daripada aku. Sebab bila kita minta ke orang, kita bila minta ke orang menyampah. Sebab lama-lama habis harta aku, minta duit lah, minta itulah, minta ini. Tapi bila kita minta ke Allah, menggambarkan Allah ada segala-galanya yang tidak mungkin habis. Itulah kehebatan, kemuliaan Allah dengan kita minta. Tapi kita kadang-kadang sombong. Tak semestinya lepas sembahyang kita angkat tangan. Okey, itu antara salah satu tempat mungkin kita rasa kita selalu boleh. Angkatlah tangan, kita mohon selepas itu.
Tapi jangan hanya ikat itu saja. Yang boleh lepas salat dia nak doa, ketika biasa pun dia doa, semua hidupnya doa, itu lebih baik. Allah ampunkan, Allah kabulkan, Allah mustajabkan doa. Tapi kadang-kadang kita nampak, ya Allah, dalam jiwa kita sambil penuh hati kita. Okay, ketika malam kita tak rasa dah. Okay, kalau katakan siang kita nak solat zuhur, kita tahu, oh ada kelas lagi. Ataupun nak kena masak ke, nak kena itu ke, nak kena ini ke. Waktu malam kosong, kita angkat. Kita berbicara dengan Allah seperti Allah dekat dengan kita. Tak perlulah formality yang banyak. Okay? Kadang-kadang kita bahasa, wahai Tuhan yang maha, kita angkat, ya Allah, aku susah, aku ada masalah itu, aku ada masalah ini, susah nak faham, ya Allah. Malam belajar sekian-sekian, awak bodoh sangatlah aku, ya Allah. Bila kita cakap, kan kita cakap dengan kawan, bagaimana rapatnya kita dengan kawan. Jadi bila dengan seorang yang rapat, kita luahkan segalanya. Allah tempat kita luahkan segalanya. Cuma bila kita letakkan Allah ni jadi takwa apa? Takut. Jadi takut, semedang semua takut lah. Tapi kita doa ke Allah, Allah ni pusat segala-galanya. Susah senang. Cerita, ya Allah, malam dia aku jumpa orang ni, seronok aku rasa. Biarkan Allah tempat kita mengadu. Susah dan senang. Okay? Bila kita ikat dengan tu, ambil buku sekian-sekian, bis 3 minit bis tak lepas. Angkat tangan dengan kita alhamdulillah bil alamin, selawat sikit, kita doa ya Allah sikit-sikit. Kalau kita boleh hafal dengan bahasa Arab, yang penting jiwa kita penuh, kita minta. Lepas tu bukan kita apa, kadang-kadang bila kita doa lepas sembahyang, kadang-kadang lebih kita bukan kerana faham. Contoh, Allah mainin nasulukan ya Allah. Macam kita pergi minta kan, aku nak pergi 30 pound boleh tak? Kita nak dengar hang cakap apa. Tapi kalau kita dengan Allah, dengan orang, kita nak pinjam ke, kita nak minta sesuatu, kita buat announcement ke? Mat aku nak pinjam duit hang. Ada? Tak ada. Sebab tu Quran kata tadarruan wa khufyatan. Dia minta kena tadarru' wa khufyah. Rendah diri dan sembunyi-sembunyi. Kita jumpa kawan, aku ada masalah, tolong tak. Begitulah kita. Lepas tu Quran kata tadarru' wa khufyah. Jiwa kita tunduk khifyah. Khafyah. Tak ada siapa kalau kita jumpa, carilah bahasa Arab punya translation sekalipun, khafyah tu maksudnya terang-terang. Tak. Khafyah maksudnya sembunyi. Tak kisahlah waktu pas sembahyang pun sembunyi, ya Allah, aku susah. Kita jiwa kita doa. Contohlah, sebab tu saya selalu buat kalau contoh. Kita punya Arsenal lawan dengan Chester. Pak Tok Imam Manchester, MU. Belakang dia doa supaya Manchester menang 3-0. Kan tak adil. Okay. Lagi Pak Imam tukarlah doa. Gitulah kata. Okay. Jadi doa beza-beza. Sebab itu kenapa bukanlah saya justify benda Manchester lawan Arsenal, kata lah. Tetapi begitulah kalau mudah kita boleh faham. Hajat kita dengan orang lain berbeza. Dan mungkin ketika itulah masa kita doa. Ajar diri kita untuk jiwa dan mata kita menangis kerana Allah. Menangis kerana Allah. Sebab tangisan itu yang akan menutup api neraka Allah Azza wa Jalla. Yang akan memadamkan api neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab para sahabah membaca, Abu Bakar membaca Quran. Kebanyakan kita apabila kita baca Quran, kita berdoa pada Allah. Bila kita tak rasa benda tersebut, bagaimana jiwa kita terikat dengan Allah, makin sombong hati itu. Dan makin sombong hati kita. Sebab tu kita tak perlu tunjuk ke orang malam. Duduklah bersendirian, angkatlah tangan kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Sebab tu para ulama salaf kata, Maha suci Allah tidak menjadikan dosa itu berbau. Maha suci Allah tidak menjadikan dosa itu berbau. Kalau bau banyaknya. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu syair dia menyatakan bahawa ketika orang memuji aku dalam keadaan dosa, dalam doa diri ini dilumuri dengan dosa dan kenajisan dosa. Al-Imam Syafi'i kata Al-Imam Ahmad juga, lastu salihan wa ana uhibbu an akuna minhum.
Aku bukanlah orang yang saleh, tetapi aku nak menjadi sebahagian daripada mereka. Al-Imam Syafi'i ketika mendengar syair tersebut, dia menjawab dengan kata yang lain, kalaulah engkau bukan begitu, bagaimanalah kami? Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Syafi'i ini jadi anak murid dan guru. Al-Imam Ahmad mempelajari hadis dan defect dengan hadis, mereka jadi guru dengan anak murid. Dia kadang-kadang boleh jadi murid, kadang-kadang jadi anak jadi guru. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana para ulama besar dahulu, mereka tidaklah kerana jiwa mereka jiwa yang tunduk. Kita apa sekalipun kita nak buatlah status ada. Aku guru. Okey. Lepas tu mungkinlah saya boleh jadi pakaian saya pun pakaian macam biasa aja. Taklah terlalu syuhrah. Sebab kita ni dilarang daripada memakai libas syuhrah, pakaian-pakaian kita masuk je beza dengan orang lain. Okey. Kadang-kadang benda itu kerana nak sombong. Kalau tidak, tak ada masalah. Kalau memang kita nak pakai, tak ada masalah. Tapi yang penting hilangkan sifat sombong. Jadi latih diri kita ketika malam, okey, untuk kita bangkit, untuk kita didik diri ini. Bila dengar perkataan Allah, bila dengar Quran itu dibaca, kita terhenti dan juga ada sesuatu yang menarik jiwa kita. Allah kata, wajilat qulubuhum. Jiwa orang-orang beriman ini bergetar. Bergetar. Tapi kita tak getar. Di Malaysia ada lebih hebat. Dia buat suara getaran lagi. Okey, untuk buat Quran itu cantik katanya. Bila kita dilarikan daripada fokus memahami dan menyebut membaca Quran tidak sampai kepada hati dan jiwa kita, lebih kepada kerongkongan kita. Jadi wallahu taala alam, sampai pada ayat yang ke 13, dan insya-Allah kita sambung dalam baki beberapa ayat ataupun sehinggalah kepada ayat yang ke-24 pada kuliah yang akan datang. Saya buka sekiranya ada soalan. Apakah rukun solat jemaah? Rukun solat jemaah. Okey. Kenapa ada masalah? Ada tempat saya ada baca. Kita biarkan depa habis. Seronok sangat tu. Sebab saya ada baca satu khilaf dia cakap berada dalam satu kawasan is not considered as compulsory as long as we can, macam kita tahu apa yang imam buat. Is it true? Macam mana? Again, Actually, please. memang dia punya rukun-rukun. Aha. Berada di dalam satu kawasan ataupun dalam satu bangunan is not satu benda yang Necessary lah. as long as we know that apa yang imam melakukan. Kalau macam sekarang kita ada mikrofon kan, dekat so, tapi saya dapat khilaf pasti kata it's not like macam now it's not no. Saya tak tahu lah benda tu dah termaktub sejak dulu atau sampai sekarang, tapi adakah berada dalam satu kawasan tu kemestian syarat sahnya solat jemaah? Okey. Kita pun ada soalan. Saya kumpul. Tentang sembahyang witir tu kan, tahajud. Jadi kita kan sembahyang tahajud sebelum subuh juga. Okey. Okey, saya akan jawab pada dua soalan pertama. Yang pertama, solat jamaah tidak dikenali di zaman Nabi SAW. Solat jamaah yang berbeza terlampau jauh. Yang difahami adalah hadis di mana berlaku pemisahan antara lelaki dan perempuan. Sedikit ada jarak itu yang boleh dimaklumi. Cuma kalau katakan dalam satu kawasan di mana tidak semestinya, contoh kalau katakan kita di sini, tempat tidak terlalu besar, terpaksa berbeza, tak ada masalah. Tetapi kalau katakan kita memang tempat besar kat masjid, saya saja imam kat dalam, kita dekat ujung padang masjid, itu memang tak dibenarkan. Okey? Even kalau dia nampak perbuatan imam. Walaupun nampak perbuatan imam. Sebab saya tanya ni sebab it happened today, macam bila saya Skype dengan my sister and then kita orang masuk tu baca Al-Kahfi. Kita orang masuk waktu maghrib, and then I said, okay, what if let's say kita perform jemaah sama, and then my sister said that mana boleh macam tu, kalau macam tu tak payah pergi masjid lah macam tu, kalau macam boleh macam tu. That's Betul. why I ask about that. Betul. I can't see macam from Skype kita nampak kan everything, nothing, macam kita baca Quran,
Bila saya baca saya nampak juga. Okey. Sebab saya tanya. Pertama, Quran berbeza dengan salat. Salat dia mempunyai hukum yang berbeza. Quran dia tidak mempunyai masa-masa yang wajib. Tokoh Allah kata, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Dia ada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang telah ditentukan, yang telah dituliskan. Jadi tak boleh masukkan, dia ada qiyas. Okey? Satu keadaan dengan satu keadaan yang lain. Kita boleh masukkan sekiranya cukup syurut ataupun syarat-syarat qiyas tu tadi, tapi ni tak cukup. Sebab pertama, kalau katakan you di sini, tentu your sister sama ada di sini ataupun di Malaysia. Okey, jadi kalau dia ada di Malaysia, sudah tentu masa tidak sama. Sama. Masa sama. Time zone is sama. That's why. I mean, one is here as well, but it's not in London. So, tapi maksudnya tak ada masa. Kalau katakan masa yang sama. Ya. Kalau masa tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebab itu kerana di zaman Nabi perkara tersebut tidak berlaku. Okey? Yang pertama mungkin memang tak ada teknologi. Okey, yang kedua, dan kalau katakan ia dibenarkan, tidak ada satu pun nas yang menunjukkan ia boleh. Yang menunjukkan ia boleh. Kalau katakan ia boleh, dah lama Nabi kata hampa duduk saja rumah. Bahkan Nabi kata yang tidak ada keuzuran kalau boleh aku bakar rumah ni. Okey? Betul juga apa yang dia kata, kalau macam tu tak pergi masjid. Itu betul lah. Sebab Nabi sebut kata kalau boleh bakar, aku akan bakar kalau boleh. Tapi Nabi tak bakar lah. Nabi tunjukkan betapa Nabi marah kalau lelaki yang boleh main, tak main. Bahkan ada hadis, ada para sahabat yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi kata as long as you boleh dengar azan, you wajib datang. Dalam mazhab selain pada al-imam, beberapa pandangan mazhab yang lain, antara bukan Imam Syafi'i, wajib, tidak sah melainkan salat jamaah. Tapi jumhur menyatakan bahawa dibenarkan untuk salat bersendirian. Yang masa kita kat Mekah macam mana Ustaz? Sebab Masjidil Haram, habis kita sembahyang kat hotel. Itu masalah masyarakat kita. Ya, Kita tidak pertama salat. Kenapa kita pergi? Because the street was really full, jadi daripada masa kat Mekah kan Okey, kalau Mekah kerana tempat dah terkeluar, memang sampai ke hotel kita, tak apa. Tapi kita jangan memang, kalau kita kena turun untuk pergi ke sana untuk cari yang paling dekat. Kalau kita kata dah tahu, nampak, kita buat ke atas, ia tidak dikira sebagai di dalam Masjidil Haram. Kita main dalam Masjidil Haram adalah untuk mendapatkan keberkatan salat 100,000 pahala tu. Ada, sebab saya tahu ada itu yang tabung haji aja. Ada tabung haji aja, dia kata ada setengah yang begitu ekstrim lah. Tabung haji bukan daripada tabung haji sendiri. Kata solat subuh tak payah di masjid, nak Masjidil Haram lah sebab tak ada kunut. Itu ada salah satu. Saya tak tahu yang kalau kata memang dah tarik. Bahkan kalau katakan terkeluar tapi kita kena turun. Kita kena turun cari. Kita tak boleh memang kerana kita buat sangkaan bahawa penuh. Okey, saya tahu time bila? Time haji ke? Okey, kalau musim haji, kalau kita memang turun memang nampak penuh, memang tak ada tempat yang sepatutnya salat, yang tidak boleh untuk kita salat, tak apa, kita pergi tempat di lobi pun kita masuk, tak ada masalah. What we were told that is you can just go they have house kat hotel tu kan. No. Hotel kata Masya Allah. This is the Arabs we follow the Arabs. They say it's some we can pray outside and it's still been accepted. Saya tak tahu di mana siapa Arab, dan Arab pun yang menguruskan, kita kenal lah yang menguruskan sekalipun. Tak, saya dengar juga Ustaz, sebab kan Masjidil Haram ni, apa nama dia, kan istana dia belah situ Tahu. kan. So dengarnya raja pun semayang dekat istana aja. Okey. That's dia orang punya, that's why mungkin Itu dia, bukan raja pun memang. Yelah, I mean Saya tahu benda tu daripada atas. Dia ada bilik khas dia di sebelah. Tu dia akan nampak nampak Kaabah terus daripada atas. Kalau ketika tarawih kita boleh tengok atas, kita nampak raja-raja depa lah semua. Tapi yang pada saya yang saya pernah dengar, orang tabung haji tu memang komen, dia kata raja-raja tu dia orang dah suruh turun tapi dia orang tak turun. Dia orang komen lah. Bukan semua tabung haji kasih tu. Tak yang raja-raja turun. Raja ni yang suruh turun, suruh dia duduk pun, kalau dia tak nak duduk tak boleh duduk. Kan? Itu satu. Cuma yang tadi turun, sebaiknya turun. Kita kena cari yang paling dekat. Saya pernah juga tengok macam ni, bukan, saya tak tahulah, tapi kadang-kadang ia bukan, ini fatwa-fatwa tak nak menyusahkan diri.
Saya jumpa satu makcik ketika saya di sana. Saya tengah minum petang seorang di sebelah Hilton. Kemudian satu makcik tu, sebab Hilton, di sebelah pintu Hilton dia ada KFC. Betul. Kalau di kawasan Pasar Zing yang lama dah rubuh dah lah ni, ada KFC juga sebelah sana. Di kawasan pintu di Marwah bahagian sana. Dia mai, kita nampak lah dia muka Melayu, dia cari sana cari sini. Kata kesian. Lepas tu dia kata, pasal apa makcik? Dia kata, tak, tadi nampak KFC, bila nampak KFC ni bukan hotel makcik, kata lah. Oh, ada KFC lah. Kata okey, saya bawa dia ke sana. Banyak kata kenapa tak pi? Dia kata payah, dia kata orang mutawif tu kata payah nak bawa orang-orang tua ni kalau subuh. Kata payah, tak payahlah dapat depa bawa sini. Depa bayar punyalah, lama nak kumpul duit, hang buat macam tu. Saya kata kalau pi sana depa tipu hang, jangan pi maki, marah dia balik. Dia kata jangan marah-marah, ni tanah haram. Oh, marah salah. Pi tipu kami tak salah. Dua-dua hak. Marah tak ada masalah kalau selama mana hak kita diambil secara haram. Okey? Dan nasihat saya turun cari tempat. Kalau katakan kawasan kita tu memang penuh, pergi cari kawasan yang paling dekat untuk masuk ke dalam Masjid Haram. Pahala 100,000 dalam Masjidil Haram, bukan kat hotel. Okey? Alright, tak, sebab kita dah tahu Allah tahu. Kita dah cuba nak masuk. Kita pun jangan, taklah, bukan di sini mungkin lain lah. Jangan nak bersolek sana, pakai sini nak masuk tu, melaram habis. Okey, secepat mungkin. Dan kalau kata nak tidur dalam masjid, kalau kata terlalu letih pun tidur. InsyaAllah tidur itu pun berpahala, sebab kita nak rehat untuk beribadah. Kalau kata nak tidur tak payah mai lah. Tidur di rumah sudah. Okey. Yang kedua, apabila ada orang nak buat kunut, diajar di tabung haji. Ni saya bagi tahu. Kalau solat subuh diajar kunut pendek betul. Okey. Kalau kata imam bangkit, dia bukan kerana dia nak bagi kita kunut, tak, memang bacaan ketika i'tidal itu panjang Nabi ajar. Sami'allahu liman hamidah. Kita baca Rabbana walakal hamd. Bahkan ada riwayat yang sahih juga Nabi baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Okey, itu hadis yang sahih. Ada sahabat Nabi kata, aku nampak para malaikat turun, ada sahih, berlumba-lumba nak tulis benda tu. Pahala untuk orang sebut benda tu. Memang lama. Kadang ada doa dia sendiri. Sebab di antara tasbih dan juga doa, antara pergerakan-pergerakan tu, kita, dia kata, kalau katakan subuh, dia tak baca kunut, kita angkat tangan baca kunut pendek, batal salat kita. Batal salat kita kerana imam tak buat. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Hadis sahih. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau kita jadi imam, kita tak buat, kalau katakan dia tak buat, kita buat, batal. Kita menambah perbuatan yang bukan dilakukan oleh imam. Batal solat ke batal makmum ikut imam? Makmum tu tadi batal solat. Solat terus, bukan pahala dia, maaf. Dia punya solat terus. Solat batal. Bayangkan kalau katakan imam itu naik rakaat keempat, kita tahiyat akhir, batal ataupun sah? Batal. Sebab kita tak mengikut imam. Okey? Even imam salah sekalipun dah naik, kita angkat naik. Nanti akhir imam akan buat sujud sahwi. Kalau dia lupa sujud sahwi pun tidak mengapa, sebab sujud itu adalah sunat muakkadah, bukan wajib. Dia terlupa. Begitu sekali. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Ustaz, kalau imam konon dia terlupa dari wudu kan, tapi ni jemaah tu dia Jemaah masih sah, dia sahaja yang kena buat. Jemaah masih sah, dia sahaja yang kena ulang. Okey? Adakah kunut itu sunnah? Sifat sunnah Nabi tak ada kan kunut. Dia berbeza apabila penulis itu melihat kepada hadis. Okay, saya tidak nak kepada mana. Cuma berbeza pandangan. Mazhab Al-Imam Syafi'i menyatakan ia sunnah muakkadah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang Nabi kata dia, Nabi SAW, yaqnutun Nabi SAW hatta fi salatil fajr hatta fariqad dunya. Nabi ni berqunut pada waktu subuh sehinggalah Nabi wafat.
Dihukumkan oleh para ulama hadis yang menyatakan pada hadis ini seorang rawi, saya lupa nama dia, dia majhul. Ingat dia Ar-Razi. Kerana kemajhulan dia, hadis ini menjadi dhaif dan ditolak. Okey? Dan yang baki, ia tidak melaksanakan qunut subuh, tidak buat qunut subuh. Sebab tu kalau kata tak buat qunut subuh Wahabi, mazhab Maliki tak buat qunut subuh, Hambali tak buat qunut subuh, Hanafi tak buat qunut subuh, Zahiri tak buat qunut subuh, Sufyan Ats-Tsauri tak buat subuh, adakah mereka Wahabi? Dia bukan Wahabi. Okey? Jadi itu pandangan. Saya, kalau you tanya pada saya belajar hadis, saya meyakini bahawa hadis itu dhaif, silakan. Kita akan saya buat. Saya tidak buat. Tapi kalau you kata melihat hadis itu sahih, tak ada masalah. Ini dinamakan bukan bid'ah, ini namanya khilaf mu'tabar. Dia beza antara dua. Pertama bid'ah, yang kedua khilaf. Khilaf mu'tabar. Faham tak faham tak apa? Okey, bid'ah, khilaf mu'tabar. Bid'ah ala Nabi tak buat langsung, tapi khilaf mu'tabar ini dia ada dua-dua pihak ada nas. Ada nas. Ini kita tak boleh kata orang tu itu, tak boleh tuduh menuduh. Bid'ah ya. Tiba-tiba nampak orang pi zikir menari lah, pi buat sembahyang Rabu lah, apa? Itu bid'ah. Ada orang sembahyang Rabu. Dalam tasawuf ada sembahyang Rabu. Saya tak tipu. Dalam khilaf mu'tabar, dua-dua ada nas. Bagi contoh kunut, dia khilaf mu'tabar, dia tak bid'ah. Walaupun mazhab Hambali kata bid'ah bagi dia, tapi kita secara adil kita lihat ini khilaf mu'tabar kerana dua-duanya ada nas. Okey, jangan orang tak buat ni kita tuduh dia hang gini. Tak. Khilaf mu'tabar kedua-duanya nas. Sebagai contoh, pegang isteri. Tanya pada saya tak batal. Tapi pada orang lain kalau katakan mazhab Syafi'i batal, ya dia ada nas. Pandangan dia kata al-lams ataupun dalam surah Al-Maidah tu sentuh tu bagi dia adalah fizikal. Tetapi selain daripada itu melihat tidak, dia kata jima', mendatangi isteri, sebab ada hadis-hadis yang lain. Okey, kedua-duanya kuat. Ia tak dinilai bid'ah, tapi khilaf mu'tabar. Isu kita bila kita berbeza, siapa sahaja berbeza walaupun ada nas, orang kita Wahabi. Kita ke Wahabi. Itu tak apa, isu lain. Okey. Kadang-kadang yang kata Wahabi ni pun tak tahu apa. Itu masalah dia. Kita jangan. Allah kata akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ini akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Berapa banyak berkilo-kilo, berguni-guni pahala kita yang akan diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh sebagai Wahabi. Kita tak tahu apa, sampai kat depan Allah kita kata, awak aku tak ada satu pahala pun. Hang berkilo-kilo, berguni-guni yang maki dia, kata dia kafir dan sebagainya. Lah ni depan Allah dia ambil. Siapa sekalipun, kita tak kenal, kita jangan mulut kita lancang sangat pi. Kita tak tahu, kita diam. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kira beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap baik ataupun diam. Tak tahu, kita diam. Saya tak pergilah pada conference orang, conference medik ke, conference engineering ke, saya bercakap dah. Sebab bukan bidang saya. Okey, tapi kita kadang-kadang lebih lajak daripada laju. Kata Dr. Asri dia punya peribahasa dia. Saya lebih lajak daripada laju. Okey, ini khilaf mu'tabar. Saya menjawab yang soalan kedua je. Soalan kedua berkaitan dengan tahajud. Tahajud kita yang banyakkan. Bangkit malam 2/3 malam, yang kemudian kena wajib tidur, dan kemudiannya mula dengan tahajud, mula dengan hajat, mula dengan taubat, mula dengan tasbih kalau rajin dan sebagainya. Semua salat itu, penamaan salat itu tidak berlaku di zaman Nabi. Hajat sekalipun. Okey, hajat ini berbeza pandangan. Ada yang mendhaifkan hadis tentang salat hajat. Ada yang menghasankan, sebagai contoh Al-Imam Tirmizi. Okey, kedua-duanya boleh, nak kata dhaif, nak kata hasan, boleh kalau nak kata hajat. Tetapi mereka sepakat salat hajat tidak ada secara jemaah. Sepakat para ulama menyatakan bahawa walaupun you kata ada, tidak ada salat hajat secara berjemaah. Okey, tidak ada. Itu yang sepakat. Hadis tersebut tak kata ada jemaah. Okey, dan kalau nak bangkit malam 2/3 malam itu sampailah ke akhir, sampai ke subuh. Dia kata, dia tak katakan 2/3 malam wajib. Dia kata 2/3 afdal. Waktu itu 2/3 malam.
Dan sebab 2/3 malam tu Allah turun daripada langit. Okay, macam mana Allah turun betul ke, macam mana beza waktu Malaysia pukul berapa siang, ni kita malam, itu adalah manusia. Batasan waktu adalah kita. Allah melampaui batasan waktu. Oh, kalau hang kata Allah turun daripada langit, you nak kata Allah turun macam mana? Itu makhluk kita. Allah cipta masa kita. Allah mencipta. Jadi Allah bebas daripada batasan waktu dan tempat. Lagu lama, lagu lama-lama tak tahu. Kadang dengar benda tu tak ingat dia punya tajuk dah. Okey, jadi nak kata bila Allah turun sebab itu afdal, tapi sampai sebelum masuk salat subuh, silakan untuk salat. Silakan untuk salat. Bahkan salat qabliyah subuh itu, kalau kita bangkit salat qabliyah subuh itu sebaik dunia dan seisi dah. Dunia dan seisi dah. Okey. Bangkitlah yang okey, yang terbaik Nabi SAW sebut di dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, Aisyah menceritakan sebanyak-banyak salat Nabi itu adalah berapa rakaat? 8 rakaat. Sebanyak-banyak Nabi bersalat adalah 8 rakaat. Sebab masalah kita baca Al-Fatihah, rukuk dah. Itu sat je. Nak tahu macam mana Nabi salat? Salat yang disebutkan oleh Aisyah kata, wala tas'al an tuliha. Jangan kamu tanya pasal panjang dia. Pasal apa panjang? Hadis lain yang diriwayatkan Ibn Abbas, ketika Ibn Abbas waktu malam Nabi tengah solat seorang, Ibn Abbas mai datang solat sebelah Nabi. Bukan Nabi buat solat jamaah, Ibn Abbas mai datang duduk sebelah Nabi. Dia duduk di sebelah kiri, Nabi tarik kepala dia. Sama ada riwayat kata jamboi dia kata rambut dia panjang belakang, Nabi tarik sampai ke kanan, Nabi letakkan. Dalam riwayat Imam Bukhari menggambarkan bahawa Nabi setentang, tidak belakang. Nabi setentang begitu. Ada riwayat yang menyatakan bahawa dia Nabi belakang. Riwayat Bukhari setentang. Jadi tak beza kata belakang, dia setentang begitu. Dan Nabi salat, kata Ibn Abbas, Nabi mulakan dengan Fatihah dan suratul Baqarah. Aku ingat suratul Baqarah nak ambil pada fi ayat 100, ayat 100. Nabi ke apa? Nabi habis sampai ke akhir. Aku ingat dah habis Baqarah. Ibn Abbas itu dah habis Baqarah, alhamdulillah. Nak turun, dak Nabi sambung Nisa. 100 ayat habis dah kot Rasulullah ni. Habis Nisa. Nabi sambung dengan Ali Imran, habis 5 juzuk 1 rakaat. 5 juzuk 1 rakaat Nabi salat. Dan Ibn Abbas kata, aku ada satu benda tak baik dalam otak aku. Apa dia? Nabi sembahyang diri, aku nak duduk. Ibn Abbas tak kata aku nak biar pi Nabi salat, aku tidur balik. Tak, Ibn Abbas kata aku nak duduk Nabi salat. Nampak bagaimana Rasulullah salat. Sebab tu kita kualiti. Kita balun sampai 27, 20, 21, 23. Ada tempat saya, dia guru bahasa Inggeris je pun, sekolah rendah pula tu. Dia mengajak kat masjid, dia kata siapa tak buat 21 rakaat, bukan masalah kerja pun, bukan saya nak kutuk dia sebab dia belagak sombong. Dia kata siapa tak buat 21 rakaat batal, tak sah, bukan ahli sunnah. La haula wala quwata illa billah. Saya main masjid pakai jeans lah. Saya cakap Arab dia tak tahu. Jadi saya kata kat dia, kalau betul nak rajin sangat, mazhab Malik ada kata, okay, untuk tarawih boleh sampai 73 rakaat. Sila. Isu dia bukan masalah you buat berapa banyak, apa kualiti. Nabi salat 8. Sebab tu pecah-pecah kaki Nabi. Kita pecah pasal apa? Jalan, passport sekes mana kan? Satu je kat sejam 2 jam kan. Jadi Nabi pecah. Aisyah tanya dekat Nabi, pasal apa susah-susah ni? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa kau dah ampun dulu dengan Allah, dah akan datang. Nabi kata apa? Afala akuna 'abdan syakura. Tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi salat itu kualiti. Tak boleh katakan you nak pegang pun tak apa. Okay, ajar kita untuk salat lama panjang. Sebaik-baik salat itu adalah dirinya panjang, Nabi kata. Tapi jangan balun ketika jadi kita imam. Okey? Masuk akal lah kita punya. Kalau nak malam Nabi panjang ni buat solat malam lah.
Nabi salat panjang ni malam seorang-seorang. Seorang-seorang. Okey, next question. Ada soalan ni? Mana awal mana akhir saya tak tahu. Sila. Saya nak tanya pasal makanan. Sekarang ni kan ada roti yang dia letak poppy seed. Lepas tu bila saya baca poppy seed ni dia ada morphine dan codeine. Tapi lepas tu saya come across ada macam mufti kata benda tu halal sebab kandungan dia sikit. Tapi saya tak tahu lah to what extent sikit tu. So saya macam ragu-ragu lah begitu. Apa benda dalam tu? Morfin. Tough drugs. Candu. Benda tu apa? Memabukkan tak? Tapi betul tu kan. Tapi dia ikut medical kalau macam drugs this won't give you harm. Kalau macam dia drug dia akan jadi harmful kalau macam vaccine certain amount. Sebab how do we know orang manufacture tu dia macam dia tak sikit ke banyak, saya tak tahu kan sebab Saya kesan dah. Makan tu you mabuk ke tak? sebab saya tak tahu bila saya bangun pagi tadi saya mabuk. Lepas tu baru saya Sebab tak pernah ada pengalaman mabuk lagi. Baru saya tengok opposite tu. Okay, jadi Allah Alam kalau katakan ada benda tersebut, kalau kata spesifik benda tu bawa, sesiapa yang boleh volunteer untuk terangkan pada saya secara detail baru saya boleh bagi tahu. Tak takut untuk terus tidak adil kalau kata. Tak apa, itu boleh bagi tahu saya daripada saya akan tengok benda tu. Tak sore bawa roti. Tak apa, roti. Belanja. Bagi try pada semua kali tengok mabuk tak mabuk. Okey? Itu kena tengok pada jelas lah. Banyak kepada tengok kandungan dia secara pasti. Sebab nak tanya saya pun tak ada degree dalam sains langsung. Okey, untuk nilai semua tu perlukan kepada penjelasan yang teliti dan detail lah. Okey, mungkin the last question kalau ada. Okey, satu Bagi semua bagi. Bila waktu sesuai untuk sembahyang duha? Sembahyang duha pada waktu duha selepas dia naik. Saya tak tahu. Bahasa dulu segalah. Tak tahu Pak saya pun Beza-beza dia masa kan. Sama lain beza lain. Sekarang sebab ada cahaya matahari. Sekarang kita tak ada cahaya matahari ni. Orang tengok bayang sebenarnya. Macam adakah 30 minit selepas subuh ke? Selalunya kalau katakan waktu yakin, kalau di Malaysia waktu subuh tu lebih kurang habis dalam waktu pukul dia lebih kurang 8.30 macam tu lah untuk duha tu bermula. Macam kalau di sini lepas waktu syuruk tu berapa lama? Better selepas lebih kurang dalam setengah jam lepas syuruk, serajam ke sejam tu waktu. Okay, dan dia sebenarnya sampai kepada sebelum gelincir matahari. Okay, sebelum gelincir matahari waktu dia. Okay. Ustaz ni selalu penting akidah tu. Okay, kita bagi yang sana lah. Okey. Saya cuma nak penjelasan yang Ustaz cakap imam tadi kan. Kalau imam tu tertinggal rukun, bila dia makmum tu sedar, jadi dia punya solat tu sah lah. Sah, tapi perlu tak kita macam makmum tu bagi tahu ni? Begitu dengan kalau katakan lelaki kata subhanallah, kalau perempuan dia tepuk belakang tangan, Tapi kiranya makmum punya solat tu sah lah, tak perlu ulang. tak perlu. Dia tepuk perempuan pun jangan kuat, dia jangan belakang. Sebab tu perempuan kalau katakan imam dengan perempuan tu dia tidak jarak jauh. So dia tahu, dia boleh tahu lah. Kalau dia pelayan seorang pun payah. Jadi kalau lelaki subhanallah. Kalau katakan dia jadi imam, dia salah baca, kita jangan subhanallah terus baca. Contoh dia salah baca, kita terus sebut yang betul. Okey? Sebut yang betul. Soal akidah apa tadi? Soal akidah. Actually, saya ter bagi situation ya. Okay, dia berlaku pada 2 tahun lepas. It was in 2010 ya. Masa saya di Cairo. Okay, Al-Azhar student yang attended setelah masa tu bawa kita orang pergi, because kita orang ambil agent, pergi ke makam Hussein, I think. Isn't it? Itu. Hussein. We were there, and then dia cakap, okay, because diorang ni Al-Azhar student and then look pious, so everything so perfect that macam saya rasa macam respect lah. So kita sampai situ, kemudian saya tengok orang lain buat macam doa, and then they kind of sebut nama Hussein, and then untuk ask for untuk apa? Istighatsah, minta mohon pertolongan, bantuan. Lepas tu saya tu dia pun suruh kita orang macam tu jugalah, dia kata, saya kata
itu dah seorang macam Kristian, because we don't have Multimedia. Dia kata it's not like that, dia cakap, cuma dia kata kita ni sangat berdosa, jadi kita kena ada orang yang macam It means you lebih pious daripada dia. So saya kata, tapi saya kata saya a bit like macam doubtful lah, sebab dia seorang yang macam sangat alim. So saya I have to trust him. Belajar Arab lah. Belajar je lah Arab. Saya faham sebab saya mengalami benda yang sama. And then the same thing happened when we went to Alexandria dekat Hasan Albana punya makam. Mungkin pada saya kalau saya doubt, I won't do that. But how about my moms and my dad yang macam Pertama, sebab saya dah faham soalan, saya cut. Syirik. Saya katakan itu syirik. Pada siapa yang melakukan taubat dan syahadah kembali kepada Allah. Sebab ada tak ada beza dengan Kristian dan tak ada beza dengan Hindu. 3-4 tahun yang lepas saya jumpa dengan salah seorang daripada setiausaha Hindu Sanggam Selangor. Saya duduk bersama dia, dia kata kenapa dia ada Tuhan-Tuhan dia ini. Saya sebutlah, dan dia mengaku secara depan dengan saya. Dia kata Islam ni bagi dia agama yang paling hebat bagi dia dalam dia memahami agama. Kami betul lah sama, dia kata kami ni berdosa. Kami perlukan perantaraan untuk sampai kepada Tuhan. You dah lebih master, so you boleh terus kepada Tuhan. Sebab itu kenapa saya tekankan ibadah dan akidah mestilah sama dengan Nabi SAW. Okay? Syirik walaupun azhar. Saya telefon, sebab benda ni saya telefon sendiri dengan Profesor Dr. Muhammad Al-Hafnawi, Profesor bahagian fiqh di Tanta ketika saya berada di Tanta dahulu. Pada tahun lepas, saya bercakap peribadi dan dia minta nama siapa yang buat, aku akan ambil tindakan. Ya, majority of that. Memang dia buat setiap tahun. Betapa orang Azhar tengok. Kalau saya bagi tahu, kerana saya kata ini perkara bodoh, terlampau bodoh. Bagaimana you belajar Azhar? Sebab dia tak belajar pada Azhar ni. Saya kata betul Azhar macam ni. Saya minta, hal hadha mawqif al-Azhari ya fadilat al-Syekh? Lيش يعني تفعل يفعلون كذا؟ ايش ده؟ Saya kata kenapa dia buat macam ni? Adakah ini Azhar buat? Sebenarnya rupanya dia tak belajar kat Azhar, dia belajar kat Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ni siapa-siapa boleh masuk. Dia siapa-siapa boleh masuk. Jadi dia pakai serban, saya kata makin besar serban dia kat sana. Alhamdulillah, kalau you bagus, itu lebih baik. Tapi masalah di sana dia berselindung di serban dia mengajak orang. Ketika saya berada sampai di Tanta, saya pergi ziarah kerana saya ada program dengan student perubatan sana. Perubatan ni yang bawa saya pada student perubatan ke student agama. Dia tahu kalau dia panggil memang dia kena smash lah. Kan dia panggil saya sampai malam tu di bandar Tanta. Kita makan. Dan saya sampai dia bawa pergi satu masjid nama Masjid Sidi Badawi. Sidi Badawi. Kok kaedah dia duduk atas masjid, dia duduk bodoh gitu atas masjid, lepas tu mati orang buat kubur dia. Saya masuk dalam, saya tengok apa kubur-kubur depa ni. Tetapi 2 orang pelajar Malaysia lah. Seorang sedang pegang, seorang sedang pusing-pusing. Saya tak tahu dia tawaf ke dia apa. Dia keluar, saya tanya, asal mana? Dia asal kawasan utara. Dan kemudian dia kata dia tahun akhir Usuluddin, besok ada exam. Nampak? Apa syirik ni? Lepas tu yang ni yang duduk penuh dekat masjid-masjid, jawatan-jawatan agama. Ini masalah. You pergilah. Setiap tahun dia ada rehlah untuk pusing. Apa, minta doa lah sebagai pergi ke kawasan kubur-kubur ni. Saya minta kalau ada kementerian boleh tarik balik semua, batalkan dia. Tengok yang mana buat kerja ni, batalkan semua. Ini isu akidah, bukan isu beza mazhab. Saya tak kisah beza mazhab. Ini akidah, you pergi kubur. Minta berkat, pegang, tawaf sebagainya. Saya tak tipu sebab saya mata saya sendiri. Kita pergi sana, orang kata, ustaz, belajar Mesir pun tak benar. Belajar apa, UAE saja. Tak, kita pergi dan saya bercakap dengan syekh-syekh mereka sendiri dan mereka menafikan. Saya tak tipu. Even saya ada nombor dia sekali boleh call lillah. Syekh Muhammad. Okey. Jadi adakah ini yang
masuk dalam hadis yang cakap di akhir zaman. Ya, ni Nabi laknat mereka. Bila akhir zaman isu agama bukan lagi dipegang oleh orang agama. Ini Ya, inilah kelompok Ruwaibidah. Kelompok Ruwaibidah. Orang lekeh cakap agama. Lepas tu saya cabarlah kalau yang boleh pada sana ni duk mai. Lihatlah kualiti. Saya senang je sebelum hampir kadang tak baca apa pun. Ada call saya kadang telefon minta terjemahkan doa Nabi, simple je doa tu. Hang duduk bertahun-tahun di negara Arab tak tahu. Aku jejak tengok. Saya sampaikan tengok dia dengan benda tu, sampaikan haram ni sebab dia piramid pun tak dan pi. Kita pun tak dalam rancangan lah, tapi orang kata kalau tak main Mesir tengok piramid lah, kita tak pi. Sibuk tengok sini orang budak-budak memang betul-betul belajar pun tak. Banyak kali. Sebab tu masalah. Bila you pergi, you belajar, you akan tahu. Bila sana tengok betapa. Pantanya saya nak pergi Mesir ke PUIA, kata PUIA tu. Biar masuk apa Mesir, buang duit dah. Itulah. Akhirnya menunggu. Akhir zaman. Sila. Tadi Ustaz ada cakap pasal Cik. hijrah kan? Di mana hijrah dari Mekah ke Madinah tu ada seorang lelaki yang hijrah sebab perempuan kan? Hijrah ni maksudnya dalam konteks kita ada kita boleh apply sekarang juga. Okey, soalan yang bagus. Okey, yang kedua. Boleh kita apply sekarang ni kan? Maksudnya penghijrahan daripada satu keadaan yang tak apa Baik kepada yang lebih baik. Kepada yang baik. Salah ke kalau kita berhijrah tu contohnya macam sebab lelaki ke? Contohnya macam Wah, romantik dia. Okey. Okey, malu tak? Itu soalannya, saya faham. Okey. Pertama, soalan pertama berkaitan dengan apa tadi? Sebut pasal lelaki tu lupa. Hijrah soalan yang kedua pertama. Itu saja. Ya, okey. yang kedua pasal penghijrahan sebab lelaki. Okey, hijrah je lah. Tapi pada benda yang baik juga. Okey. Yang pertama, hijrah tadi apabila dia berhijrah daripada sana, daripada Mekah ke Madinah. Okey, yang saya sebutkan itu, dia berhijrah mengikut Nabi SAW. Dan adakah hijrah termati ataupun terbatal? Sebab Nabi SAW kata, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hadis ini bukan bermaksud kita tak perlu berhijrah zaman law. Dalam konteks tersebut, Nabi nak kata tidak perlu lagi orang Mekah berhijrah ke Madinah untuk pergi ke negara Islam. Tak, sebab kerana Mekah sudah menjadi negara Islam. Jadi dahulu kepentingan daripada Mekah berhijrah ke Madinah adalah kerana nak pergi ke negara Islam, membantu negara Islam, memperkuatkan negara Islam. Tetapi sekarang Mekah dah jadi negara Islam. Jadi tak perlu lagi ada keperluan untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Soalan kedua, kalau kita katakan boleh tak berhijrah zaman ini? Boleh berhijrah. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba kita umat Islam, Islam memerlukan kepakaran kita di sebuah negara, contoh, tapi gaji dia sikit daripada sini, kita wajib pergi kepada pemerintah Islam yang memerlukan kepakaran kita. Kita wajib. Kalau kita nak berhijrah daripada baik pada buruk, itu juga hijrah. Tetapi hijrah di sini adalah